Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Timbalan Yang Bertuah. Pasal 3, 4, 5 dan 6, kesemua ini adalah berkaitan dengan kaedah mengawal merebaknya penyakit berjangkit seperti yang diketahui semasa pandemik COVID-19 sehingga hari ini pihak kerajaan menggunakan Ordinan Darurat Subsection 11.2 dan juga Subsection 11.1 untuk menguasakan kaedah kuarantin dan sebagainya dengan mewujudkan berbagai perintah kawalan. Oleh itu, kemasukan Seksyen 14A dan pindaan Seksyen 10 ini diharap dapat membantu pihak KKM untuk menguruskan kawalan penyakit dengan lebih terurus dan lebih cepat. Persoalan yang berbangkit daripada perkara ini adalah saya mohon pihak kementerian jelaskan adakah pihak kementerian telah menyediakan satu pelan perancangan yang terperinci untuk melaksanakan akta ini setelah diluluskan, terutamanya yang melibatkan fasiliti ataupun tempat kawalan penyakit kuarantin itu. Sebagai contoh, jika sesuatu outbreak itu berlaku di institusi pengajian, adakah pelan tindakan itu akan dilaksanakan oleh pihak kementerian secara langsung atau akan diturunkan kepada pihak institusi pengajian berkenaan untuk melaksanakannya? Kerana jika dilihat pada situasi COVID-19 yang lalu, pelaksanaan di institusi pengajian ini berbeza mengikut lokaliti masing-masing. Jadi bagaimanakah pihak kementerian dapat menyeragamkan pelan tindakan ini supaya ianya selaras dan tidak menimbulkan satu keadaan yang huru-hara? Timbalan Speaker, bagi peruntukan baharu Seksyen 15A berkaitan dengan peranti pengesan ataupun tracker device yang dipasang kepada pesakit, saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kementerian apakah status penggunaan tracker device ini pada waktu ini dan bagaimana peranti ini dapat dipastikan ia dapat berfungsi. Saya ada pengalaman menggunakan device ini. Tahun 2021 semasa saya balik daripada umrah. Saya dan isteri saya adalah batch pertama menggunakan device ini. Ada gelang, satu gelang, ada lagi satu receiver dia bagi kepada kita. Jadi receiver gelang ini kami pakai suami isteri. Tetapi isteri saya tu device sampai rumah tercabut dah. Tak boleh digunakan pun. Dan setelah 2 minggu saya serahkan device ini ke klinik yang telah ditetapkan lebih kurang dalam 20 km. Isteri saya di rumah masa itu suspek COVID. Device dia tu saya bawa sekali ke klinik itu dalam jarak 20 km untuk diserahkan. Tapi tak ada pihak pun waktu itu yang follow up kepada isteri saya di rumah menyatakan bahawa dia dah terkeluar daripada boundary yang ditetapkan. Saya lihat ini adalah satu kelemahan pada waktu itu di mana tracker itu tidak dapat dikesan oleh pihak KKM dan KKM tidak membuat follow up pun kepada pesakit-pesakit yang terlibat waktu itu. Itu kelemahan pada waktu itu. Jadi soalannya apakah device ataupun sistem ini telah diperbaiki untuk berdepan dengan masalah-masalah pada masa akan datang. Dan merujuk kepada Seksyen 21A, kuasa yang diberikan kepada Ketua Pengarah ini agak besar. Saya faham berkenaan dengan niat sebenar di sebalik seksyen ini, namun apakah langkah dan panduan yang ditetapkan oleh pihak kementerian kepada seorang ketua pengarah itu supaya kuasa ini tidak disalahgunakan dan sekali tidak mengakibatkan polisi 2 darjat ini. Kita tidak mahu kerana penyalahgunaan kuasa ini rakyat yang menanggung keperitan terpaksa menanggung masalah akibat daripada masalah 2 darjat ini. Juga subsection 31.3 yang dibawa masuk dalam Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, iaitu hukuman denda sebanyak 8,000 dan penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya untuk individu dan 50,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun dan kedua-duanya untuk pertubuhan dan perbadanan yang melanggar akta ini dilihat terlalu membebankan. Kita bimbang peraturan-peraturan yang selalu berlaku ni dalam konteks pandemik
penyakit-penyakit ini selalu berubah seperti mana kita hadapi semasa COVID yang lalu. Ya. Jadi mungkin mereka tak boleh dapat mengetahui maklumat terkini perkara ini. Ya. Tapi mungkin mereka didenda kerana kelemahan itu. Ya. Jadi kepada mereka yang berpendapatan kecil, 8,000 ni agak besar dan ia boleh menyebabkan, membebankan mereka. Begitu juga yang pertubuhan ini, apakah jumlah 50,000 ini akan dikenakan kepada syarikat-syarikat yang disebabkan oleh pekerja-pekerja mereka yang tidak melaksanakan tanggungjawab ataupun engkar terhadap keputusan KKM. Mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pulai. Saya jemput Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya juga